apakah ciri-ciri ungkapan yang berhikmah sebagai seorang pendidik? Kita semua mahu jadi seorang yang bukan sekadar ada PhD dalam bidang tertentu, orang panggil alim, pakar, tetapi kita juga mahu alimun hakim. Kita mahu jadi seseorang yang mempunyai hikmah. Seseorang yang bila tutur bicaranya bukan sekadar menunjukkan dia tahu banyak benda, tetapi apa yang dia ucapkan itu benar-benar boleh dikatakan berhikmah. Jadi tuan-tuan, ada 5 ciri ungkapan berhikmah yang saya perolehi secara langsung, secara umum, secara mulahazah. Pertama sekali, ini saya sebutkan dulu dia punya ciri-cirinya, and then saya akan justifikasikan. Pertama sekali, seseorang yang berbicara, dia pasti akan membawa contoh. Okey, seseorang yang berbicara, dia bawa contoh. Sebab contoh antara menyebabkan orang boleh faham apa yang mahu disampaikan. Satu. Yang kedua, ringkas ucapannya, tidak berjela-jela, tidak membuang masa pendengar, tetapi bernas. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Kata-kata ringkas, tetapi bernas. Kemudian yang ketiga, ungkapan yang mengikut prioriti. Dia ada banyak poin, tetapi poinnya itu dia susun ikut prioriti dan setiap poin saling melengkapi. Ya, tidak ada poin yang tidak berkaitan. Semuanya saling sambut menyambut dan disusun mengikut prioriti, seolah-olah kalau mad'u itu mahu meninggalkan kita, dia menerima perkara ataupun poin yang paling penting daripada kita. Dia tidak tinggal poin yang paling penting. Yang keempat, beritahu apa yang perlu, bukan segala yang diketahui. Beritahu apa yang perlu, bukan segala yang anda tahu. Subhanallah. Dan yang kelima, menegaskan sebab akibat pada setiap apa yang disampaikan. Baik, mari saya huraikan. Apabila bercakap, mestilah ada contoh. Surah Luqman mengajar kita, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan konsep akhirat, di mana manusia akan terbelah kepada dua. Tuan-tuan perhatikan, 11 ayat yang pertama surah Luqman, Allah gambarkan Al-Quran ini diturunkan, dan ada dua jenis manusia, ada dua jenis sikap kepada kitab Allah. Iaitulah satu pihak yang beriman dan percaya lalu beramal soleh, mereka diberikan petunjuk, dan satu jenis lagi manusia yang tidak mendengar Al-Quran, bahkan memilih untuk mendengar ungkapan-ungkapan lahwun, ungkapan-ungkapan yang berunsur hiburan, entertainment. Jadi apabila Allah memaparkan idea ini, apabila Allah Ta'ala memaparkan konsep ini, maka kita dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala membawa contoh. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, tuan-tuan dapat perhatikan, itu contoh mereka yang tidak mahu mendengar Al-Quran, iaitu musyrikin Quraisy, yang mana mereka tidak mahu mendengar Al-Quran, bahkan mereka mendengar selain daripada Al-Quran. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha. Ini contoh mereka yang tidak mahu mendengar ayat Allah, iaitulah musyrikin Quraisy. Lalu apa pula contoh kepada mereka yang mendengar ayat-ayat Allah? Maka kisah Luqman dipaparkan, iaitu gambaran bagaimana Luqman mendengar ayat-ayat Allah, lalu dia menerima hikmah, dan kemudian dia mahu menyampaikan ayat-ayat Allah yang sama kepada anak-andanya. Jadi nampak ya, bagaimana kisah itu sendiri, muka surat yang kedua ini sendiri, di dalam surah Luqman, adalah contoh kepada manusia yang mendengar ayat-ayat Allah. Jadi kita bila berbicara, kita perlu memaparkan contoh. Sebagai contohnya, sebagai misalannya. Kerana ini antara perkara yang boleh membantu ungkapan itu menjadi berhikmah. Ya, bila kita bicara pada budak 6 tahun, kata Einstein kan, kamu tidak menguasai sesuatu, sekiranya apa yang kamu kuasai tidak mampu difahami oleh budak 6 tahun. Jadi kita kena main contoh, kita kena main metafora, kita kena main perumpamaan. Jadi kerana Al-Quran ini adalah kitabul hakim, kita akan dapati penuh dengan kisah. 1/4 Al-Quran adalah contoh, 1/4 Al-Quran adalah kisah. Bahkan surah Al-Fatihah pun ada contoh. Ada paparan-paparan contoh mereka yang mendapat hidayah, dan paparan-paparan contoh mereka yang tidak mendapat hidayah, iaitulah siratal ladzina an'amta alaihim, contohlah tu. Ghairil maghdubi alaihim, contohlah tu. Satu baik, satu yang tidak baik. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri ungkapan berhikmah adalah ringkas dan bernas. Kerana kisah ini
Hanya satu muka surat sahaja. Tidak menceritakan di mana beliau dilahirkan, tidak diceritakan di mana beliau diwafatkan, di negara mana beliau hidup, tidak diberitahu kepada kita beliau qadhi ataupun tidak, beliau hidup pada zaman Nabi mana, beliau berbibir tebal ataupun tidak, berwarna kulit hitam atau putih, tidak diberitahu. Keterangan Allah sangat ringkas, hanya fokus kepada wasiat, tetapi bernas untuk merumuskan sebarang wasiat kepada anak sebelum mati. Katakan saya mati esok. Katakan kita semua diberitahukan mati esok. Apa wasiat kepada anak yang terbaik? Antara wasiat yang terbaik yang kalau kita tak mampu nak rujuk surah-surah yang lain yang penuh dengan wasiat, berpada dengan wasiat Luqman untuk anak selamat di dunia dan di akhirat dan kita selamat di lubang kubur. Wasiat Luqman walaupun ringkas sudah memadai untuk menyelamatkan diri kita sekeluarga daripada api neraka Allah. Yang ketiga, menyusun mengikut prioriti. Perhatikan ungkapan Luqman. Setiap pesanan Luqman adalah pesanan wasiat yang saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Dengan hanya melihat kepada kalimat Ya Bunayya, iaitu 3 kali diungkapkan Luqmanul Hakim. Ya Bunayya yang pertama adalah persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan iman. Ya Bunayya yang kedua adalah merujuk kepada persoalan ibadah. Ya Bunayya yang ketiga adalah merujuk kepada persoalan akhlak. Inilah Islam. Inilah Islam, tuan-tuan. Islam yang digambarkan dalam surah Ibrahim seperti sebatang pokok. Luqman sedang menanam benih dan kemudiannya membiakkan pohon. Kemudiannya memetik buah. Itu yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang menggambarkan Islam seperti sebatang pokok yang diterangkan di dalam surah Ibrahim. Mula daripada benih, jangan mula daripada buah. Sebab itu kita kena mula daripada akidah, daripada iman. Barulah kita betulkan apa yang tidak betul pada anak itu. Ya, kita nak suruh anak tutup aurat, itu persoalan akhlak, itu persoalan syariah. Tetapi benda nombor satu terlebih dahulu, betulkan cara dia memandang tentang ketuhanan. Di mana bukti Tuhan tu ada? Macam mana nak didik anak supaya dia rasa Tuhan tu ada? Inilah proses mendidik anak dengan melihat kepada alam ini, bukti-bukti kewujudan Allah. Saya namakan sains. Kenapa kena iqra' dulu, baru surah Al-Alaq sebut, baru kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, baru sujud. Seseorang tak akan khusyuk di dalam salat sekiranya dia tidak memerhatikan apa yang berlaku di alam ini. Jadi ada perkara sebelum salat yang dipesan oleh Luqman, dan ada perkara selepas salat yang dipesan oleh Luqman kepada anaknya, iaitu mestilah menjelma daripada salat ini akhlak yang baik. Sama ada daripada cara kita memandang orang, sehinggalah kepada cara kita berjalan, sehinggalah kepada cara kita bersuara. Jadi ini yang dikatakan priority. Luqman mendahulukan perkara yang paling priority. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, beritahu apa yang perlu, bukan segala yang anda tahu. Ini adalah satu lagi ciri hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, Allah Taala tidak menyebut Luqman secara terperinci dengan sengaja, dan Allah juga tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk menerangkan siapa Luqman dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ini menunjukkan dengan sengaja Allah dan Rasulnya mengajar kita untuk memahami satu perkara. Manusia hanya perlu tahu apa yang penting bagi mereka. Bukan semua benda yang anda tahu penting bagi manusia. Maka Allah Ta'ala menerangkan cerita Luqman dalam version yang hanya penting untuk anda tahu dan bukan perkara-perkara yang kurang penting untuk anda ketahui. Yang kelima, menegaskan sebab akibat di sebalik setiap nasihat. Ini satu perkara yang menarik, di mana Luqman bila dia menyatakan sesuatu nasihat, dia akan susuli dengan inna. Tuan-tuan perhatikan, setiap nasihat beliau akan ada inna, yakni sesungguhnya, sebabnya begini nak, ataupun kesannya begini nak. Sebagai contoh, bila dia kata la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah, dia memberitahu akibat sekiranya kita syirik. Nak, kalau kita syirik pada Allah, ada bahaya besar menanti kita di akhirat. Iaitulah, ia adalah satu kezaliman kepada Allah. Kalau kita bunuh orang nak, kita buat zalim pada manusia. Tapi kalau kita syirik, kita zalim pada Allah. Jangan main-main, sesama manusia pun nak balas dendam kalau kita buat zalim pada dia. Allah Ta'ala apatah lagi.
azim, la zulmun azim, mempunyai hubungan dengan akhirat. Maknanya kezaliman yang besar, kalaupun tidak di dunia, sebenarnya di akhirat. Maka kalimat azim itu ada inna di situ. Dia memberitahu rasional. Dia bukan sekadar suruh atau larang. Lalu anak tanya, kenapa? Buat je lah, dah ayah dipesan macam tu. Dia tidak macam tu. Dia beritahu sebab. Dia berbicara mengenai betulkan muka bila bercakap. Jangan berpaling macam unta, sebab unta dia ada satu penyakit namanya sa'run. Sa'run ni artinya satu penyakit pada leher unta yang menyebabkan dia tak boleh duduk dengan straight, dia kena berpaling ke kiri dan ke kanan. Rupanya Allah perli. Ya, manusia yang sombong dengan binatang, dan sekejap lagi dia akan perli sekali lagi dengan binatang, tapi bukan lagi dengan sa'ar unta, tetapi dengan himar. Tetapi bila dia kata betulkan cara kamu pandang, bila kamu bercakap, kamu kena menghadap orang, lepas tu cara kita berjalan, jangan sampai kita ambil hak Allah, di mana hak kesombongan hanya milik Allah. Dia melampirkan dengan innallah. Dia beri rasional, dia beri penjelasan. Mengapa Allah tidak suka kepada mukhtal? Mukhtal dia asal daripada perkataan khayal. Orang yang bila berjalan dia khayal sampai dia dikatakan sebagai mukhtal. Iaitu seseorang yang sombong, bongkak, fakhur. Ya. Kemudian Luqman juga berpesan mengenai dia memberikan alternatif. So bila ayah kata jangan berjalan maraha, iaitu syiddatul farah, kesombongan yang sangat besar, maka apa alternatifnya ayah? Seorang ayah memberikan alternatif. Okey, alternatif yang begini, berjalan dengan sederhana. Waqsid disebut sebagai bersederhana, tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat. Jadi macam mana caranya ayah? Waqsid artinya juga letakkan qasad. Berjalan dia ada tujuan. Dengan tujuan akan membezakan kamu berjalan atas dasar sombong atau apa. Waghdud min sautik, letakkan batasan. Ya, letakkan batasan pada suara kamu, jangan terlalu kuat. Kerana perbuatan bersuara dengan kuat, ini inna yang seterusnya, inna yang terakhir, iaitulah rasional daripada Luqman, iaitulah inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang kuat ini adalah seburuk-buruk suara, seperti suara hamir. Ya, kita tidak pernah hidup di zaman hamir, kita tidak pernah melihat hamir, tetapi ia adalah simbolik kepada jenis suara yang anda tak suka dengar. Jadi anda suka kalau kita ditengking-tengking, anda tak suka orang tengking, itulah yang digambarkan sebagai suara hamir. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala memperumpamakan seseorang yang membawa kitab yang banyak tapi tak faham langsung, tidak tadabbur. Mereka ini kamathalil himar yahmilu asfara. Itu dari sudut orang yang ada ilmu, agama, ahlul kitab, agamawan, yang tidak melakukan tadabbur, Allah samakan dengan himar. Tetapi di sini juga Luqman menyebut waqsid, wala, ada waw di situ, maknanya dia ada kaitan dengan ya bunayya yang sebelumnya. Iaitulah Luqman sedang berbicara tentang bila engkau buat amar ma'ruf nahi mungkar, bila orang ramai mendengar ucapan kamu, mungkin orang menggelar kamu selebriti agamawan, kamu kena hati-hati dan bertakwa pada Allah. Jangan sampai kamu sombong, jangan sampai kamu ujub. Berhati-hati nak. Itu yang dipesan oleh Luqman kepada kita semua. Last sekali, ada soalan tak? Okey, masih belum ada soalan. Soalan pun tak sempat nak jawab dah ni. Jadi kita sudah sebenarnya dah tamat, pukul 6 dah pun. Tapi saya ambil masa 5 minit yang terakhir untuk jawab soalan yang terakhir. Iaitulah bagaimana untuk mewujudkan berhikmah dalam perkataan. Pertama sekali, jangan emosional. Ya, jangan emosi kita dikawal oleh orang lain. Dan caranya adalah wujudkan budaya bersyukur. Sebab itu foundation kepada surah Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmah anishkur lillah. An di sini disebut oleh ramai ulama sebagai an tafsiriyah, tetapi ada juga para ulama menyatakan an sababiyah, yang berarti Luqman mendapat hikmah oleh Allah dalam definisi kita tadi kerana dia banyak bersyukur. Artinya apa? Dia sentiasa berpesan pada dirinya dan kepada anak-anaknya, jangan mengeluh benda yang kau belum dapat, sedangkan kau tidak hargai benda yang sedang Allah beri kepada engkau sekarang. 2 senarai beri pada anak, 2 kertas beri pada anak. 1 kertas anak tolong tulis apa yang telah ada di rumah ini miliknya. Kertas yang kedua minta anak itu tulis apa yang belum dimilikinya yang dia mahu. Pasti anda try buatlah. Senarai yang anak-anak belum dapat lebih banyak daripada senarai yang dia dapat. Anak sendiri sudah belajar untuk mahu benda yang lebih banyak yang bukan dalam milikannya, yang tidak ada di depan matanya. So kita didik anak kita, utamakan kertas yang pertama dan jangan tengok kertas yang kedua.
Tak salah bercita-cita nak, tetapi kertas yang pertama, hargai apa yang Allah Ta'ala beri. Dengan cara ini, seseorang akan dapat mengekalkan emosinya. Dan inilah menyebabkan Allah Ta'ala sebut, wa huwa ya'idhuhu, di ayat yang ke-13. Wa huwa ya'iduhu idza qala Luqman li ibni wa huwa ya'iduhu, artinya Luqman setiap kali dia berkata ya bunayya, dia meletakkan satu mindset kepada dirinya bila berinteraksi dengan anak, iaitulah aku ni nak nasihat dia. Wa huwa ya'izuhu, dia berasal daripada kalimat wa'aza. Wa'aza artinya memberikan nasihat dengan kelembutan sehingga berbekas di dalam hati. Ini arti mau'izah, memberikan nasihat dengan kelembutan sehingga berbekas dalam hati. Jadi bila digunakan oleh Allah wa huwa ya'izuhu, ini menunjukkan kesemua ya bunayya adalah satu proses Luqman mengingatkan dirinya setiap kali dia nak berpesan, aku ni bukan nak marah anak, aku ni bukan nak anak jadi macam aku ni bukan nak anak dapat apa yang aku dapat dulu masa aku jadi anak-anak, aku nak anak ni dapat kebaikan. Ayah nak bagi nasihat pada kamu nak. Berapa ramai ayah kata, ayah nak nasihatkan kamu je pun. Itu bukan nasihat pun. Itu murka sebenarnya. Jadi biar betul-betul kita letakkan diri kita dalam keadaan sedar. Sebagaimana Allah menunjukkan Luqman berada sentiasa dalam keadaan sedar. Walaupun anak itu kecil, tetapi dia meletakkan anaknya itu sebagai anak yang boleh mendengar nasihat dan boleh diletakkan harapan untuk berubah. Tuan-tuan, akhir sekali, bila kita memberikan nasihat yang berhikmah, jangan terlalu mengharapkan anak itu mendengar ataupun anak itu berubah secara total ataupun anak itu mendapat hidayah, kerana hidayah bukan milik kita, hidayah hanya milik Allah. Kita berhak untuk mendidik sehabis baik, tetapi selebihnya kita kena berdoa pada Allah. Jadi ini hikmah. Allah tidak merakamkan respon anak anda Luqman kepada setiap apa yang diucapkan oleh ayahnya. Sedangkan anda tengok cerita ayah dengan anak di dalam Al-Quran, semua adegan ayah dengan anak ada respon. Ibrahim dengan ayahnya Azar, Nuh dengan anaknya ada respon, Yaqub dengan anak-anaknya ada respon, Yaqub dengan Yusuf ada respon. Kisah-kisah anak dengan ayah di dalam Al-Quran ada respon, tetapi tiba-tiba dalam surah Luqman tidak ada respon daripada anak. Ini menunjukkan apa? Usaha kamu adalah untuk dapatkan respon daripada Allah dan bukan untuk dapatkan respon daripada anak. Artinya natijah biarlah datang daripada Allah, bukan natijah daripada anak. Kerana kita tidak boleh terlalu berharap anak itu akan mendapat hidayah. Kita hanya boleh berdoa dan berusaha. Jadi tuan-tuan, Luqman dipilih Allah untuk mendapat nikmat respon daripada Allah dengan ayat 14 dan 15 yang saya sebutkan tadi.